pemintal benang untuk dijadikan pakaian. Di antara mereka ialah Ummu Salamah dan Ummu Ammarah. Maka malah pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, alat pemintal di tangan wanita lebih baik daripada tombak yang terdapat pada tangan lelaki. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik permainan wanita di dalam rumahnya adalah menenun. Jelaslah di sini peranan wanita tidak terhad kepada pengurusan rumah tangga sahaja, sebagai isteri kepada suami dan juga ibu kepada anak-anak, tapi berperanan juga dalam pembangunan ekonomi. Baik, ini maknanya nama-nama tadi boleh hafal ke? Nama-nama tadi disebut ada banyak nama sebut tadi kadang bila baca ni tak masuk sangat ni, apa lagi panjang-panjang ni. Okey, kita ambil poin. Nama-nama yang disebut tadi adalah beberapa nama wanita yang ada pada zaman Nabi SAW, yang mana mereka itu bekerja. Dan maknanya kalau kita katakan wanita bekerja ni baru, kita kata zaman kita sekarang baru kerja, mungkin itu baru di Tanah Melayu, di Malaysia. Sebab satu ketika dahulu memang wanita kebanyakannya tak bekerja, duduk di rumah. Tak bekerja dengan erti kata tidak menjana pendapatan. Kita mungkin mak-mak kita masih lagi zaman tu, zaman yang sekitar 60-an, 70-an tu, masih lagi ibu-ibu bekerja di rumah. Bekerja di rumah dengan makna kata buat kerja rumah. Dan saya ingat dalam sekitar 80-an, tahun 80-an atau 90-an, itu keluar fatwa. Ketika wanita-wanita di Malaysia ni pakat nak keluar bekerja, maka dikeluarkanlah satu fatwa mengenai keharusan wanita bekerja dengan syarat. Jadi maknanya wanita boleh bekerja dengan syarat. Maknanya itu berlaku di Malaysia. Tapi dalam sejarah Islam, bahawa zaman Nabi SAW, wanita-wanita juga bekerja. Cuma ada bidang-bidang pekerjaan yang sesuai dengan wanita. Jadi nak kena pilih lah pekerjaan yang sesuai dengan wanita. Itu kita dah pernah bincang sebelum ni. Kita tengok pada perenggan seterusnya, kadang-kadang wanita keluar bekerja disebabkan desakan keluarga mereka sendiri. Sebagai contoh, membantu suami mencari nafkah, membantu ibu bapa yang telah uzur dan sebagainya. Dalam Quran dinukilkan kisah Nabi Shu'aib yang telah uzur, di mana dua orang anak perempuannya ditugaskan untuk bekerja, mencari nafkah sebagai penggembala kambing, menggantikannya. Dalam menjalankan tugas yang diamanahkan, anak-anak perempuan Nabi Shu'aib ini sangat memelihara agama mereka kerana takut menimbulkan fitnah. Dan dalam firman Allah, surah Al-Qasas ayat yang ke-23, maksudnya mereka menjawab, kami tidak memberi minum kambing sehingga penggembala itu membawa balik binatang ternakan masing-masing, dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya. Baik, sebenarnya kisah anak Nabi Shu'aib ni dalam Quran tak diceritakan Nabi tu apa, Nabi tu namanya siapa. Jadi dalam cerita ayat Quran ni, surah Al-Qasas ayat 23 tu cerita mengenai dengan dua orang gadis yang mana mereka ini bekerja sebagai penggembala kambing, dan ayah mereka sudah sangat uzur pada ketika itu. Ulama tafsir menyatakan namanya Shu'aib. Jadi ada yang mengatakan itu Nabi Shu'aib, ada yang mengatakan bukan Nabi Shu'aib, tapi namanya Shu'aib, dia orang soleh. Jadi nak gambarkan situasi ini, sebelum daripada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri, wanita memang boleh bekerja. Jadi dia tak menjadi halangan. Bukan kata wanita bekerja ni maknanya benda baru yang tak pernah ada dalam Islam. Tak. Bahkan Allah memang menciptakan lelaki dan wanita itu punya kemampuan untuk menjana pendapatan masing-masing. Tetapi Allah bagi kemampuan yang lebih pada lelaki. Maknanya kalau wanita sampai mampu bekerja, maka lelaki sepatutnya lebih daripada tu. Kalau wanita boleh jana pendapatan, maka lelaki sepatutnya lebih daripada tu. Sebab kemampuan yang Allah bagi tu lebih. Kita dah pernah bagi perumpamaan sebelum ni kan. Umpama satu botol ni kan, kita kata Allah bagi tenaga lelaki tu full, penuh kan. Jadi dia punya kemampuan untuk bekerja sepatutnya penuh. Sebab memang Allah bagi dia tenaga, semata-mata itu je lah kerja dia. Tenaga yang ada pada lelaki hanya untuk bekerja secara fizikal dia. Itu kekuatan fizikal dia. Adapun wanita pada sudut tenaga untuk bekerja itu, kita boleh umpamakan separuh lah, macam gel ni kan, tinggal sikit ni. Maknanya
Kalau lelaki dan wanita bekerja dengan menggunakan tenaga masa yang sama, maka masing-masing lelaki baru menggunakan bahagian lebihan tenaga yang Allah bagi pada dia, sedangkan wanita dah pakai hujung tenaga habis. Itu dari segi tenaga bekerja. Sebab kita punya peranan dan fungsi yang berbeza. Lelaki dan wanita tugas tak sama. Kan? Jadi, walau macam mana pun, dibenarkan bagi wanita untuk bekerja ketika mana ada keperluan. Jadi, dia beza dari sudut, misal kata orang lelaki, kita kata, dia memang wajib bekerja. Tak kira ada keperluan ke tak ada keperluan, dia memang wajib bekerja. Kalau dia kata, dia tak perlu menafkah sesiapa pun, dia kena nafkah diri dia sendiri. Dia tak boleh sampai minta sedekah kat orang untuk diri dia sendiri. Selagi mana dia mampu untuk bekerja. Dan kalau dia kata dia tak ada tanggungan, dia silap. Orang lelaki ni dia bukan hanya ada tanggungan setelah berkahwin. Tapi seorang lelaki itu ada tanggungan semenjak dia baligh. Jadi maknanya sepatutnya dia bekerja semenjak dia baligh. Kan? Cuma di Malaysia ni umur baligh tu masih dianggap juwana kan, bawah umur. Jadi tak boleh bekerja. Tapi sebenarnya dia dah mula menanggung, ada tanggungan tu ketika mana dia telah mula menerima hukum taklif. Dah ada tanggungjawab dari Allah. Dia maknanya bila kita kata dia wajib untuk bekerja, menafkah diri sendiri dan menafkah orang yang ada di sekitar dia, tu termasuklah kan, ibu dia. Kalau ayah dah tak ada, maka dia wajib menafkah ibu dia. Kan? Adik-beradik perempuan dia, kalau ayah dah tak ada, kan? Ada orang yang dia wajib untuk nafkahi. Jadi maknanya untuk lelaki, dia kalau sampai tak mau bekerja, mesti ada sebab. Dan sebab tu mesti syar'i. Contoh, sebab dia dah OKU misalnya. Dan dia dah tak ada anggota badan tertentu yang menyebabkan dia tak mampu untuk cari nafkah. Atau mungkin sebab memang dia sakit, uzur yang amat sangat sampai tak mampu lagi untuk bekerja. Mesti ada sebab. Jadi kalau dia tak ada sebab apa-apa, dia sihat, tak ada apa-apa, saja malas, dia berdosa. Sebaliknya wanita, dia terbalik. Kan? Kalau nak bekerja, mesti ada sebab. Kalau laki pula, kalau tak mau bekerja, mesti ada sebab. Perempuan pula, kalau nak kerja, baru kena ada sebab. Kalau tak nak kerja, tak payah bagi sebab. Kalau laki, kalau bekerja, tak payah bagi sebab. Kenapa perlu kerja? Tak mau kerja, baru kena ada sebab. Boleh nampak beza kan? Baik. Sebab dia ni maksudnya supaya kita boleh jawab depan Allah. Jadi untuk wanita, maknanya kita sekarang ni keluar bekerja, memang kena ada sebab. Sebab tu saya cukup terkilan kalau ada kelompok lelaki yang sangat senang hati bila sebut, oh perempuan ni pandai cari duit. Jadi kita tak payah susah-susah. Kan? Itu maknanya kita kata satu situasi yang sangat malang bukan sahaja di dunia sebenarnya. Tapi masalahnya bagaimana dia nak melepaskan diri di akhirat ketika mana dia bersenang-senang dengan harta yang dicari oleh wanita. Yang sepatutnya wanita itu dia nafkahi. Ini berlaku tak kira lah dalam keluarga atau dalam masyarakat atau dalam persatuan. Kadang-kadang AJK ni kan, ada lelaki ada perempuan. Perempuan ni rajin cari duit. Perempuan ni kalau edar tabung infak tu penuh. Tabung infak lelaki kosong. Kan? Alasan dia, kami kena nafkah keluarga. Kan? Perempuan tak payah nafkah keluarga, jadi isi tabung infak penuh. Lepas tu nanti AJK yang lelaki seronok pula. Bagus ni perempuan ni senang, pandai cari duit kan. Jadi kita tak payah susah. Itu sebenarnya satu keadaan yang sangat-sangat bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi maknanya sepatutnya orang lelaki lah yang lebih berusaha bersungguh-sungguh. Dan kalau boleh, tak payah duk ambil duit daripada perempuan. Kalau wanita ni ada duit untuk dia lah. Gitu kan? Sebab dia dah pakai tenaga tadi, tenaga yang paling hujung. Untuk dia mencari harta tu. Jadi kalau wanita tak bekerja, tak ada masalah sebab diri dia sendiri pun dia tak wajib untuk nafkahi. Diri kita sendiri pun ada lelaki yang wajib menafkahi. Jadi tak timbul masalah kalau wanita tidak bekerja. Tapi kalau bekerja, itu kadang-kadang jadi banyak masalah. Sebab ada banyak hukum syariat yang kita kena jaga dalam proses tak bekerja, keluar dari rumah. Jadi itu konsep dia. Walau macam mana pun, tetap saja kita kata Islam tidak menghalang. Asalkan kita pandai untuk menjaga diri kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan paling penting niat, tujuan.
Kenapa kita kerja? Kan? Kalau kata untuk membantu suami mencari nafkah, kita kena persoalkan balik. Betul ke suami tak cukup bagi nafkah? Kan? Atau memang suami ke yang suruh kerja ni? Dan memang suami ke yang suruh kita tambah nafkah? Atau memang kita saja nak cari duit poket? Kan? Macam mana pun dari segi hukum hakam, harus untuk wanita bekerja kalau suami tak kata apa-apa. Atau suami tak suruh, tak larang, tak ada masalah. Yang tak bolehnya kalau suami tak bagi. Tapi itu pun ada syarat. Suami tak bagi kerja dengan syarat suami menafkahi dengan cukup. Kalau suami tak bagi kerja tapi dia tak nafkahi dengan cukup, maka tak wajib untuk mentaati. Ni ada kes seorang ni, dia ni memang suami bagi makan tak cukup. Makan memang tak cukup. Sebab anak-anak dia semua laki. 4 orang laki semua. Dan dia orang ni genetik jenis badan besar. Dua-dua lah mak ayah kan. Jadi anak dia semua jenis badan besar. Memang tak cukup makan sikit. Anak laki tengah nak membesar dengan saiz badan macam tu. Memang tak cukup. Jadi ayah dia memang bagi tak cukup duit lah. Memang tak cukup. Kalau kata ayam goreng, dia dapat seketul, seorang seketul kecil je. Bukan saiz saiz quarter ke kan, half ke kan. Tak boleh kan. Dia memang saiz kecil-kecil je, seekor potong 12. Seorang seketul. Tak cukup lah. Anak-anak dia selalu kelaparan, selalu nangis. Masa kecil-kecil nangis sebab lapar. Jadi akhirnya mak ni pun berikhtiar lah nak kerja. Suami dia kata tak boleh keluar rumah. Okay, dia pun fikir macam mana nak kerja dalam rumah. Akhirnya dia buka perniagaan, bisnes, ada kawan yang modalkan. Kawan dia lah. Jadi maknanya tak melibatkan duit suami. Kawan tu modalkan, dia buka macam kedai pakaian dekat rumah dia. Satu ruangan tamu yang depan tu dia buat jadi kedai. Kan? Bila dah buat macam tu, suami dia tak bagi buka pintu. Macam mana kedai tak buka pintu? Jadi bila tak bagi buka pintu, orang tak datang. Ingatkan kedai tutup. Orang tak datang. Bila tak datang, lama-lama suami dia kata, dah lah kedai tak laku, pergi hantar balik semua barang-barang. Jadi akhirnya dia cuba untuk jadi isteri yang taat kan, mula-mula kan. Tapi lama-lama dia kata ni dah tak kena lah kan. Bagi nafkah tak cukup, tak bagi dia kerja. Lepas tu dia dah usaha ikhtiar, ada kawan tolong. Maknanya sampai suami kata tak boleh keluar rumah. Okey, dia tak keluar rumah. Dia duduk dalam rumah. Cuba jana income dekat rumah dia. Tapi ternyata sampai ke akhir itu keadaan dia. Dan waktu dia nak pulangkan barang-barang tu kepada kawan dia pun, suami dia tak tolong hantar. Angkut berkotak-kotak tu. Berkatan-katan dia bawa sendiri pergi pejabat pos. Jalan kaki dengan bawa anak-anak dia 4 orang. Masa tu anak-anak dia masih kecil. Situasi tu dia bertahan lah sampai 8 tahun. Akhirnya cerai. Sekarang dah cerai. Memang keadaan macam tu tak betul. Suami tu tak betul. Bukan setakat itu sahajalah dia buat. Lebih daripada tu. Sampai tahap bila isteri tu buat salah. Salah tu bukan apa. Masak tak sedap. Tu normal kan. Kalau kadang-kadang tak sedap tu normal kan. Takkan seumur hidup tak pernah masak tak jadi kan. Tu ada masak apa tak jadi tu kan. Tu selalu tak jadi. Jadi time tak jadi, time tak sedap tu, dia dimarahi sampailah suami dia kata dia takkan cium bau syurga, suami dia takkan maafkan dia. Hanya sebab silap masak. Sampailah isteri tu pergi mengaku, bersujud depan dia dan cakap, saya nusyus. Baru suami dia maafkan. Padahal dia tak nusyus. Di sisi Allah tak. Kan? Kita kata tersilap masak dalam keadaan bahan-bahan sangat terhad, suami dia bagi nafkah yang tak cukup. Maknanya bahan sangat terhad dan kemudian dalam keadaan macam tu bila masak tak jadi tak boleh nak masak lain dah sebab tak cukup bahan. Tak ada bahan dah. Kan? Kadang-kadang garam habis. Macam mana nak cukup rasa? Kan? Dia kena marah. Kan? Lepas tu kita kata sampailah satu tahap dia kata memang kereta kenderaan yang dia pakai tu, itu kereta daripada ayah perempuan tu. Ayah perempuan tu bagi kereta. Kereta tu jenis kereta zaman dulu yang pakai kipas. Tak ada aircon. Dia pakai kipas. Pakailah kereta tu sampai 8 tahun kahwin tu. Tapi dia kata rupa-rupanya bila dia hari dia bercerai hari ni, besok suami dia beli Alza. Alza baru. Maksudnya dia bukan tak mampu. Tapi dia memang kedekut. Kedekut dengan keluarga. Dan kedekut dia tu tahap yang sangat luar biasa sehingga tidak menafkahi secara cukup. Dan ketika isteri dia
menuntut fasakh. Itu memang boleh fasakh lah. Sebab apa yang suami dia buat, termasuk sampai menyakiti fizikal dia juga. Suami dia balas balik. Kan? Menuntut, nak kata isteri dia tu nusyus. Dan isteri dia pun orang cerdik juga. Isteri dia ni best student dulu masa kat universiti. Jadi orang cerdik kan, diperlakukan macam tu. Dan akhirnya dia balaslah surat mahkamah tu, bagi tahu bahawa suami nusyus terlebih dahulu. Kena ingat, bukan isteri saja boleh nusyus, suami pun nusyus. Kan? Dan akhirnya dihantar ke mahkamah semua tu, akhirnya menanglah. Dan suami mengarahkan mahkamah mengarahkan si suami ni untuk bagi nafkah kepada anak-anak tu. Kan? Dan bila cerai tu, dia bila nak bagi nafkah tu, dia hantar beras. Dia tak bagi duit. Kedekut kan, dia berkira. Kan? Dia bagi beras. Beras je. Laut tah ke mana tak tahu kan. Beras tu pun dia hantar pikul sampai ke rumah tu, dia campak macam tu je. Dia kata, ni aku bagi nafkah untuk anak-anak aku, bukan kau. Kan? Isteri dia tak bagi. Padahal masa tu dalam tempoh iddah. Dalam tempoh iddah sepatutnya suami masih wajib untuk menafkahi isteri tu. Kan? Jadi itu maknanya ada kes-kes macam ni yang kadang-kadang kita bila merenung, bila tengok kes-kes macam ni, yang perlu kita fikirkan adalah nombor satu, memang spontan kita akan kata kesiannya dia kan? Tapi satu sudut yang lain, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Paling kurang mungkin suami kita tak macam tu, tak seteruk tu lah, walaupun ada kelemahan-kelemahan. Dan kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay? Jadi itu situasinya yang maknanya sebenarnya tidak wajib pun untuk isteri tu taat. Bila mana suami tak bagi nafkah macam tu, maknanya isteri tu boleh untuk mencari nafkah. Tapi memang saya kenal isteri ni dari zaman sekolah. Ini cerita kawan saya. Dan saya kenal dia orang yang sangat kuat, tabah. Dia dari SPM, kami study sama-sama. Dia cerita kan, dia kata impian dia nak lahirkan banyak anak lelaki, dan semua anak lelaki tu dia nak hantar ke medan jihad. Tu masa umur 18 tahun, SPM. Kan? 17 lah, SPM 17. Maknanya, bayangkan pada zaman anak muda yang masih leka dengan kenikmatan dunia, dia boleh berfikir macam tu. Dan Allah bagi pada dia, anak dia 4 tu semua lelaki. Kan? Memang, tapi Allah takdirkan macam itulah keadaan rumah tangga dia. Mungkin kita kata ujian yang menimpa sesuai dengan kekuatan yang dia ada. Dia memang kuat, dia tabah daripada zaman sekolah. Tapi maknanya, kita kata, itu situasinya, dan yang masing-masing kita menghadapilah takdir kita masing-masing. Dan sekarang dia dah bekerja dah pun, dan memang bekerja. Bila bekerja dia, sebab dia memang bukan orang sembarangan. Dulu dia best student, bila dia bekerja jadi cikgu, dia jadi cikgu contoh, cikgu pakar. Walaupun baru bekerja, lepas cerai tu baru mula kerja. Sebelum tu memang dia tak kerja, sebab dia memang berniat untuk fokus mendidik anak-anak, betul-betul untuk anak-anak. Ini yang kita perlu ambil satu pelajaran, bahawa kalau seorang wanita berfikir, diajar untuk berfikir bahawa kena kerja supaya nanti kalau jadi apa-apa dalam rumah tangga kita tak susah. Tak. Bukan itu kaedah dia. Sebenarnya, tengok apa yang dia buat ni dalam masa dia berkahwin, dia ada anak-anak, dia memang tak kerja. Walaupun dia orang yang ada kelulusan tinggi, dia best student, maknanya orang yang sangat layak untuk bekerja, dia tak kerja sebab dia nak fokus kepada tugas hakiki dia sebagai ibu rumah tangga. Dan dia fokus. Dan dia tak fikir langsung nanti jadi apa-apa dah. Ni orang tua-tua kadang ajar macam tu, nanti kalau jadi apa-apa. Sebenarnya yang kena diajar pemikiran nanti kalau jadi apa-apa, macam mana, siapa nak tanggung. Sepatutnya yang pemikiran itu ditanamkan kepada anak lelaki, bukan anak perempuan. Anak lelaki yang kena fikir kalau jadi apa-apa dekat kakak kamu, kalau jadi apa-apa kat adik perempuan kamu, kamu kena tanggung nafkah mereka. Jangan dimomokkan kepada perempuan. Sebab perempuan ni kenapa? Wanita ni, dia mudah untuk emosi. Bila dimomokkan pemikiran macam tu, perasaan dia jadi negatif. Pemikiran dia jadi negatif. Jadi selalu hidup dalam syakwa sangka. Duk fikir nanti suami buat gini, nanti suami gini. Dia duk fikir benda-benda yang belum berlaku pun. Akhirnya dia tak dapat khidmat kepada keluarga dia dengan cara sepenuhnya. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah membina kualiti diri kita. Jadi yang sahabat ni buat, kawan ni buat, walaupun dalam situasi rumah tangga dia tak bekerja, tapi dia tetap menjadi orang yang berkualiti. Bukan maknanya bila tak bekerja santai kat rumah. Lega dah ada orang nafkah.
lega tak payah buat kerja apa-apa. Dah. Dia tetap membentuk kualiti diri dia sehinggalah bila berlaku sesuatu, dia masuk kerja, orang berebut nak ambil dia kerja. Dan bila dia dah bekerja, dia jadi guru cemerlang. Yang mana guru cemerlang tu bukannya ramai, bukan banyak. Memang ada beberapa individu saja. Dan dia jadi guru cemerlang. Dia terpilih. Gitu. Maknanya dia ada identiti kehebatan dia. Tak jadi masalah. Dan hari ni apatah lagi. Selalu kita bayangkan yang susah nak kerja, tak nak dapat pendapatan sebab kita bayangkan kerja makan gaji. Yelah kalau baru nak kerja start umur 40, 50, siapa dia nak terima? Kan? Orang nak cari pekerja muda-muda yang belum ada penyakit. Bila dah berumur ni macam-macam penyakit orang tak mau dah. Bos pun tak mau tanggung asyik kena MC manjang kan. Jadi itu kalau kita fikir susah sebab bekerja kena makan gaji. Tapi hari ni kita lebih nampak jelas kan bekerja bukan mesti makan gaji kan. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang tak perlu makan gaji. Jadi tak kisah kita nak mula umur berapa pun. Yang penting niat kita adalah ibadah. Kan? Itu konsep prinsip proses dalam kehidupan kita. Baik, ni kita tengok perenggan seterusnya bawah tu, muka surat 34. Seperti zaman Rasulullah SAW, ramai juga wanita yang keluar bekerja atas keperluan masyarakat. Banyak pekerjaan yang memerlukan wanita untuk mengendalikannya. Sebagai contoh, jururawat, doktor dan sebagainya. Dalam buku Zaidan Abdul Baqi yang berjudul Al-Mar'ah Bainal Bait wal Mujtama' menerangkan bahawa terdapat wanita memainkan peranan sebagai jururawat bagi pejuang-pejuang yang tercedera. Misalnya Rufaidah daripada golongan Ansar. Rufaidah merupakan jururawat pertama dalam Islam. Baik, ini nurse. Zaman Nabi SAW memang ada wanita-wanita yang ikut sama keluar ke medan jihad. Ada yang memang turun betul-betul pegang pedang, berkuda dengan pedang, dengan panah. Tapi ada yang memang kebanyakannya duduk dalam kemah untuk merawat tentera-tentera yang cedera. Jadi memang ada wanita-wanita yang bertugas yang bekerja pada zaman Nabi SAW. Baik, antara syarat, tengok 35 antara syarat yang perlu dibagi perhatian, diberikan perhatian, diambil perhatian oleh wanita bekerja. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan itu sendiri adalah kerja yang halal, atau dengan kata lain, ia bukanlah kerja yang haram atau yang boleh menjerumuskannya ke jurang maksiat. Antaranya menjadi orang gaji kepada lelaki yang masih bujang, menjadi setiausaha kepada mana-mana pengarah yang dalam banyak keadaan menuntutnya untuk duduk bersunyi-sunyian dengannya, menjadi penari yang kerjanya adalah membangkitkan nafsu, menjadi pelayan bar yang menghidangkan arak di mana Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menghidang, membawa dan menjualnya, ataupun menjadi pramugari yang antara tugasnya ialah menghidangkan arak di samping terpaksa bermusafir dan menginap di negara orang yang terlalu asing tanpa disertai dengan mahramnya, dan apa sahaja kerja yang diharamkan kepada wanita khususnya dan yang diharamkan kepada kedua-duanya, lelaki ataupun wanita. Baik, ini dia bagi contoh beberapa kerja yang haram untuk dilakukan. Jadi kerja kena pilih kerja yang halal. Baik, kerja yang haram jelas ini contohnya jadi maid, orang gaji kat rumah laki bujang. Kenapa jadi haram? Bukan buat apa-apa pun. Khalwat tu haram. Kita tahu kan kalau ada laki dan wanita yang bukan mahram berada dalam satu ruangan tertutup, dalam rumah misalnya, satu rumah, pintu tertutup, itu boleh kena tangkap basah kan? Walaupun dia tak buat apa-apa. Macam mana kalau dia kerja tukang gaji di rumah tu, yang memang dia menginap duduk kat rumah tu, laki tu ada kat rumah tu, jadi dia memang tak boleh berdua-duaan dengan laki yang bukan mahram, jadi haram kan? Ataupun jadi SU setiausaha peribadi. Ni ada orang pernah tanya, ni memang setiausaha peribadi lah tanya. Dia tanya. Dia kata gini, nombor satu, kerja dia ni setiausaha peribadi, dia memang kena duduk dalam bilik bos. Berdua, kan? Bos dengan dia, memang gitu kan kerja setiausaha. Yang peliknya kenapa setiausaha peribadi kena perempuan? Kenapa tak boleh lelaki? Bos dia lelaki. Kan? Dia dah jadi macam satu skema yang ditetapkan oleh satu sistem lah, kan? Yang bukan sistem Islam. Kan? SU je perempuan, SU peribadi. Dan kemudian dia ni tanya ni, yang SU peribadi ni tanya. Baik, satu situasi dia kena berdua-duaan sentiasa dengan bos dia. Dan sepanjang tempoh bekerja di pejabat.
Yang keduanya, dia kena pakai kasut tinggi. Kan? Jadi SU peribadi tu kena pakai kasut tinggi. Saya kata memang syarat ke? Dia kata ya, memang syarat. Kerja SU peribadi kena pakai kasut tinggi. Saya tak tahulah di tempat lain ni dia yang cerita SU peribadi ni. Sebab satu sudut kasut tinggi ni kan ada hukum. Ada hukum. Kasut tinggi ni kalau tidak haram dia makruh. Dia tak harus. Ataupun sunat apatah lagi wajib memang tidak sama sekali. Kenapa jadi makruh ataupun haram? Sebab yang pertama kasut tinggi biasanya akan berbunyi. Bunyi itu haram. Kan? Okey, kita katalah kasut tinggi tak bunyi sebab dah tampal getah bawah. Modified. Modified tampal getah. Tak bunyi. Dia akan jadi makruh. Kenapa? Sebab dia memang merosakkan kesihatan untuk jangka masa panjang. Ini diakui oleh mana-mana pun doktor perubatan. Kasut tinggi akan merosakkan, bagi efek pada tulang belakang kita kan. Sakit pinggang dan sebagainya. Maknanya kesihatan untuk jangka masa panjang. Apa sahaja makanan ke, pakaian ke, perbuatan ke yang memberikan kesan kesihatan yang tak baik kepada tempoh jangka masa panjang, maka dia berhukum makruh. Apa pun. Jadi dia memang itulah hukum dia. Jadi isunya sekarang, dia kata dia pakai kad pejabat je. Dan sekarang ni kita tanya, kenapa nak kena pakai kasut tinggi? Maknanya ada unsur kecantikan yang nak ditonjolkan. Tabaruj. Dan yang sampai kena pakai kasut tinggi bila kerja SU peribadi. Padahal setiap usaha ni bukan kerja berjalan. Kan? Bukannya model lah kena kasut tinggi. Si usaha kan kerja menaip depan komputer. Kan? Kenapa dia nak kena berpakaian seumpama tu? Dan ada skema-skema pakaian dia yang memang dia tak boleh menutup aurat dengan baik. Baik, kalau itu syarat untuk dia bekerja, maka haram pekerjaan tu. Termasuk juga ada pekerjaan yang terima tetamu kan? Receptionist. Ikutkan pekerjaan tu hanya terima tamu, tapi tak boleh pakai tudung. Kenapa? Sebab tamu kalau tengok pakai tudung, dia antara benda yang menjadi daya tarikan ni adalah fizikal wanita tu sendiri. Jadi kadang pekerjaan tu kena menyebabkan dia tabaruj, dia make up, makeover, kan? Bercantik-cantik dan mendedahkan aurat. Supaya orang tertarik untuk datang ke situ. Kan? Ini yang sebenarnya eksploitasi wanita. Tanpa kita sedar. Kenapa tak laki je yang kerja kat situ? Sebab dia kata kalau laki tak ada daya tarik. Orang tak mau datang. Kan? Ini kadang-kadang dekat hotel misalnya kan. Dekat bahagian penyambut tetamu tu. Atau mungkin dia sales girl je. Tapi sales girl kat situ kena pakai miniskirt. Maka haram pekerjaan tu untuk dia. Kan? Dan termasuk juga yang berkaitan dengan arak. Kan? Nak kena hidangkan arak. Kan? Nak kena sediakan arak itu semua menjadi pekerjaan yang haram. Dan termasuk pramugari. Yang pramugari ni sebenarnya pakaian dia sendiri dah awal lagi tak menutup aurat. Bahkan dia memang dipakaikan dengan pakaian macam tu tujuannya untuk menarik passenger dan penumpang-penumpang. Jadi penumpang ni kalau duduk saja dalam kapal terbang tak ada kerja. Dia bosan. Antara yang dia tonton pramugari lah. Maknanya memang pakaiannya untuk menonjolkan aurat dia kepada orang, kepada lelaki ajnabi, maka pekerjaan tu jadi haram. Walaupun kita kata, itu kan kerja halal, duit dia dapat, dia gaji daripada pekerjaan dia. Tapi masalahnya perbuatan yang dia lakukan adalah haram dan dia takkan dapat gaji kalau dia tak buat benda yang haram tu. Maka dengan tu pekerjaan tu jadi haram untuk dia. Menghiburkan orang kan, penari atau penyanyi yang dia memang wajib melakukan maksiat. Tanpa maksiat yang tanpa khilaf lah. Sebab kalau misalnya menyanyi, dia ada khilaf. Maksiat tanpa khilaf ni misalnya memang mendedahkan aurat. Itu tanpa khilaf. Tak ada khilaf. Dia menari dan memang dia kena buka-buka lah aurat dia. Maka itu menjadi haram untuk dia. Jadi kena pilih pekerjaan. Saya kira ni tak ada masalah lah untuk yang dekat sini. Kita memang kerja pejabat, tak ada masalah. Cuma adalah dosa-dosa yang mendatang. Contohnya, sepejabat kita tu ada siapa? Ada pekerja lelaki kan? Kita kena elakkan daripada berlaku, misalnya duduk dalam pejabat tu tinggal kita dan dia sahaja. Tak boleh. Kalau orang semua keluar, kita pun jadi kena keluar. Memang akan agak complicated. Jadi isunya gini, kita dah siap sedia untuk bekerja. Maknanya kita siap sedia menanggung segala risiko yang memang akan susah. Lebih susah daripada orang lelaki bekerja kat luar.
Sebab dia orang lelaki memang dia bagi fitrah untuk bekerja di luar. Jadi harimau ni kalau disuruh masuk hutan dia tak ada masalah. Tapi kucing yang selama ni jadi kucing rumahan yang tuan dia bela dan belai, tiba-tiba disuruh masuk hutan, akan ada banyak masalah. Tapi kalau kucing itu siap sedia untuk masuk hutan, maka dia kena sedia dengan segala cabaran yang akan dihadapi dalam hutan. Tak boleh salahkan. Kalau kita kata susahnya perempuan kerja kena gini-gini. Tak. Sebab kita dah sedia untuk buat. Kita dah sedia untuk bekerja. Maka kita kena sedia dengan segala risiko dia. Dan itu akan memberikan kita pahala yang jauh lebih besar daripada lelaki kalau kita mampu untuk menghadapinya. Okay. Baik, yang kedua, muka surat 36. Dia hendaklah memelihara adab sebagai seorang wanita muslimah. Sama ada dari sudut cara berpakaian, berjalan, bercakap dan sebagainya. Dan dalam surah An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Baik, kita ambil poin dalam yang kedua ni. Yang pertama adalah cara berpakaian, yang kedua berjalan, yang ketiga bercakap. Tiga ni je yang disebut dalam ni. Mana kena ambil perhatian yang ni. Bila kita keluar bekerja, satu, cara kita berpakaian. Jadi cara kita nak pilih pakaian untuk pergi kerja, bukan pakaian yang kita nampak cantik, bukan pakaian yang kita suka semata-mata, bukan pakaian yang kita rasa selesa sahaja. Tapi pakaian tu mestilah paling utama menjaga aurat. Itu nombor satu. Lepas tu yang kedua barulah nak pilih yang cantik, yang bersih, yang kemas, yang kita suka, yang sesuai dengan pekerjaan kita. Itu boleh. Tapi nombor satu mesti ikut apa yang Allah perintahkan. Maknanya syarat pakaian wanita yang pertama tidak jarang. Kena tengoklah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kena scan. Scanner dia bukan kita sendiri. Sebab kita tak nampak kan pakaian kita. Dia kena orang lain. Dan orang lain tolong tengok kita, nampak tak, tembus pandang tak pakaian kita ni. Baik, itu dari segi jarang dan kemudian dari segi ketat bentuk badan. Itu dua perkara yang kalau kita nak keluar rumah, maka ni yang kita kena perhatikan. Dan satu lagi, berwangi-wangian. Wangi-wangian ni haram bagi wanita. Yang dalam hadis Nabi SAW sebutkan, hatta kepada nak pergi masjid pun tak boleh. Padahal nak jumpa Allah, apatah lagi nak pergi berjambat. Jadi, wangi ni sunnah untuk lelaki, haram untuk wanita. Kita dah bincang detail kan dalam buku Rahsia Wanita Syurga sebelum ni mengenai dengan wangi-wangian. Cuma bila kata tak boleh berwangi-wangian, bukan bermakna boleh berbusuk-busukan. Busuk pun tak boleh. Wangi pun tak boleh. Jadi kena sederhana. Baik, itu dari segi pakaian, kemudian wangian. Kemudian cara berjalan. Nak kena perhati juga cara kita berjalan. Bukan cara orang lain berjalan. Cara kita berjalan. Cara berjalan dan juga yang kita sebut kasut. Sebelum ni kita kata kasut, jenis kasut yang kita pakai. Jadi kena pastikan kasut kita dia bukan isu tinggi rendah saja. Kasut tinggi yang kita kata sama ada makruh ataupun haram ni, kasut tinggi yang tinggi belakang. Ada satu lagi kasut tinggi yang flat kan, depan sampai belakang. 3 inci, kan? Menambah ketinggian kita 3 inci, tapi depan sampai belakang flat. Yang ni lain kes dia. Yang tinggi belakang ni tak boleh jadi haram atau makruh. Kenapa? Sebab bila tinggi belakang dia isu kesihatan. Kalau flat dia tak apa lagi. Dia masih lagi rata, tak apa. Kesihatan satu, dan tinggi belakang juga. Kalau kasut tu tinggi belakang, dia akan membuatkan cara langkah seorang wanita tu semakin melenggok. Lenggang kangkung. Istilah dia kan. Kenapa lenggang tu dekat dengan kangkung? Sebab kangkung tu gitu. Melengkok-lengkok kan kangkung kan. Jadi wanita ni sebenarnya kalau dia pakai kasut flat saja pun, dia dah lenggang lebih pada lelaki. Dia dah memang sedia lenggang dah. Dan sebenarnya yang menyebabkan wanita tu jalannya jadi lenggang adalah disebabkan oleh susahnya cara dia berjalan. Jadi sebenarnya memang lelaki dengan wanita bila berjalan pada jarak yang sama, wanita akan lebih penat.
Sebab memang Allah bentukkan tulangnya tu menyebabkan wanita susah berjalan. Kan? Dan susah tu menyebabkan lenggok. Bila pakai kasut tinggi, makin susah. Kita maklum kan, pakai kasut tinggi boleh tak berlari? Kalau nak berlari, cabut kasut. Memang tak boleh. Kan? Sebab susah berjalan. Makin susah, makin melenggok. Dan dia sebenarnya seimbang lah kenapa Allah bagi wanita ni jalannya macam tu. Dia ada keperluan. Kan? Itulah yang memberikan satu kelebihan pada wanita yang menambahkan keindahannya. Dan pada sifat fizikal. Dan itu keperluannya ketika dia dalam rumah. Dan sebenarnya tak jadi masalah juga sebab memang wanita diciptakan sebagai makhluk rumahan. Maknanya untuk dalam rumah tak ada masalah lah setakat nak jalan depan ke belakang, orang tamu ke dapur. Yang jadi penat sangat bila kita jauh jalan. Kan? Jadi itu secara fitrahnya, dia ada keperluan. Orang lelaki ni dia pakailah kasut tinggi mana pun dia punya lenggok tu makin menakutkan. Dia tak jadilah kita kata sebab asli tulang dia tak melenggok macam tu. Maka dengan sebab itu wanita disebabkan lenggok-lenggok itu ada daya tarikannya, maka kita kena menjaga dia dengan cara yang boleh kita buat lah. Setakat yang boleh kita buat ialah kasut kita. Jangan sampai kita tambahkan lagi lenggok tu dengan kasut tinggi. Baik, kasut tu maknanya dari segi tinggi belakang ataupun berbunyi. Itu kita kena perhatikan, jaga. Jadi nak pilih kasut, pergi kedai kasut tu kan. Ambil kasut tu, ketuk-ketuk sikit. Ketuk sikit ni bunyi kuat ke tak kan. Tengok dia bunyi ke. Jangan ketuk atas kapet. Atas kapet memang tak bunyi. Atas kayu tu lah. Kan, tengok dia bunyi ke tidak. Ataupun paling senang angkat je lah, pegang tapak kaki dia. Kalau getah biasanya insyaAllah tak bunyi. Kalau plastik keras tu, itu yang bunyi. Kalau beli-beli tiba-tiba bunyi. Mula-mula test tak bunyi. Bila dah pakai bunyi. Kena modify lah. Kalau tak mau bagi ke orang kasut tu. Ataupun jangan buang kan. Bazir kan. Dah lah kasut beli mahal. Harga RM299 kan. Tiba-tiba nak buang. Kan? Tak, kita bagilah ke orang. Nak bagi kat siapa? Bagi dekat orang yang memang pakai kasut macam tu. Jangan bagi dekat kawan-kawan kita yang tak pakai kasut bunyi. Kenapa? Boleh ke bagi dekat orang yang pakai kasut, memang pakai kasut macam tu? Ini terutama orang bukan Islam lah. Dia tak ada hukum makan halal haram. Dan dia punya kasut memang semua bunyi. Tak ada masalah untuk kita bagi kat dia. Dia sama dengan misalnya tersalah beli makanan tu tiba-tiba tak halal. Nak buang ke nak bagi kat orang? Jawapan dia bagi dekat orang, tapi dekat orang yang memang makan. Cuma jangan orang Islam lah. Walaupun kita kata, dia memang Islam, tapi dia makan je benda haram. Tak boleh. Sebab dari segi hukum, dia tak boleh makan benda haram tu. Tapi kalau orang bukan Islam, dia tak tertakluk dalam hukum Islam. Maka boleh untuk kita bagi. Baik, kemudian cara bercakap pun kena diperhatikan. Macam mana cara bercakap nak diperhatikan? Kita ni ada nada kan. Nada bercakap ada kan. Time kita nak marah, nada dia takkan sama time kita nak minta sesuatu. Dan time minta sesuatu biasanya dia lebih manja. Time nak marah memang nada dia bengis. Kan? Ataupun time beletih, dia tak sama kan nada kita. Ke ada orang sama je. Time nak minta sesuatu, marah juga. Confirm tak dapat kan. Nak minta suami belikan gelang. Lepas tu mengamuk-ngamuk. Susahlah orang nak bagi. Jadi, nada-nada ni yang kita perlu jaga bila kita keluar dari rumah. Atau ada orang memang nada dia manja je sepanjang masa. Sepanjang masa. Memang manja je. Maka, sama ada kalau keluar dari rumah, kena belajar menegaskan suara. Atau kalau tak mampu nak belajar tegaskan suara, duduk kat rumah. Tu je pilihan dia. Kalau tidak, kita akan berdosa di tempat kerja. Dia nada seorang wanita ni ada makna. Kan? Maknanya dia boleh mendatangkan perasaan yang berbeza. Apatah lagi kepada lelaki dan ajnabi ni. Ada setan yang mengindahkan. Jadi kadang dia rasa bini aku tak macam ni pun. Akhirnya dia merasa rakan sekerjanya lebih baik daripada isteri yang ada di rumah. Dan itu sangatlah membahayakan rumah tangga orang lain. Dan kita maknanya secara tidak langsung kita telah pun merosakkan rumah tangga orang lain. Dengan hanya nada suara kita. Jadi memang kena belajar lah. Saya ingat dulu zaman sekolah, ada seorang senior saya ni memang suara dia jenis lembut sangat.
Memang jenis dia. Dia nada, dia tegas macam mana pun memang suara dia lembut. Sampailah akhirnya dalam satu mesyuarat dengan pelajar lelaki masa tu. Pelajar lelaki ada yang tegur. Ukti sekian-sekian, dia sebut nama lah. Tolong tegaskan sikit suara. Masa tu kami memang bagi tahu outspoken, terus bagi tahu kalau ada apa-apa yang tak kena, apa-apa yang maknanya kita tahu itu zaman remaja yang umur yang memang kita kata sangat sensitif lah dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipandang. Jadi dibagi tahu masa tu maknanya nak bagi tahu kata memang suara tu ada pengaruh. Kan? Jadi maknanya yang boleh kita buat, mungkin kita tak boleh tukar suara kita. Suara kita memang macam tu. Tapi kita boleh tegaskan dia di luar. Dan ini yang kita kena jaga betul. Sebab kadang-kadang bila dengan kawan sekerja ni, time kita nak minta tolong dia, kita kadang automatik berubah manja. Nak minta tolong dia buatkan kerja kita kan. Takkan nak garang-garang. Kita kata, awak buat, tolong ni kerja saya ni. Tolong siapkan. Dan buat garang-garang macam tu, memang dia tak buat lah. Ataupun nak minta dia belanja makan. Mulalah datang lenggang-lenggok, letok-letok suara kita tu. Itu dosa. Jadi maknanya memang wanita kalau keluar bekerja banyak kena fikir. Kan? Bukan setakat buat kerja kita. Tapi termasuk batas syariat yang perlu kita jaga. Kalau tak mampu, kena balik duduk rumah. Kan? Ada perempuan yang memang jenis garang. Jenis garang ni, garang sepanjang masa. Tak apalah, tak payah duduk kawal lah. Memang orang takut pun kan dia. Kan? Tak manja-manja dah. Kan? Jadi itu maknanya antara benda yang kita perlu jaga adab-adab dalam kita bekerja. Baik, yang ketiga. Kerjanya itu tidak menjejaskan kewajipan-kewajipan yang lain. Ini termasuklah kewajipan terhadap suami dan juga anak-anak. Ini kerana tanggungjawab terhadap keduanya merupakan kerja yang utama. Jadi maknanya tetap saja tanggungjawab asas kita yang Allah bagi. Jadi Allah dah bagi task, Allah dah bagi tugas kepada kita semua dalam kehidupan dunia ni. Allah dah bagi tugas kepada lelaki, Allah dah bagi tugas kepada wanita. Jadi untuk wanita, tugas yang Allah bagi adalah kalau dah berumah tangga, maka tugas kita ada kewajipan kepada suami dan juga anak-anak. Kalau ada anak, maka kepada anak-anak. Kalau tak ada anak, maknanya tugas kita kepada suami. Jadi apa tugas kita kepada suami? Melayani dan mentaati dia. Kan? Maknanya kalau sampai kita keluar bekerja, kerana keluar bekerja, maka tugas sebagai isteri tak dapat disempurnakan, maka ketika itu kita tidak layak untuk bekerja. Sebab itulah sebenarnya, lebih banyak wanita yang tak mampu kerja pun sebenarnya. Dia bekerja, puluhan tahun dia bekerja. Tapi sebenarnya dia tak mampu. Kenapa? Sebab dia mengabaikan tanggungjawab rumah tangga dia. Dia abaikan anak-anak, dia abaikan suami. Setiap kali balik, dia kata penat. Tak boleh nak layan suami langsung. Cuma di sini ada consideration. Kita kena consider. Satu situasi, seandainya si wanita itu, isteri itu bekerja memang untuk mencukupkan nafkah keluarga. Sebab memang nafkah suami tak cukup. Suami punya duit memang tak cukup untuk bagi nafkah keluarga. Dan memang nafkah itu dilengkapkan oleh isteri. Baik. Dan isteri itu bekerja dengan izin suami. Maka ketika mana tanggungjawab suami untuk menafkah keluarga telah pun dibahagi dua. Dibahagilah tu kan, separuh isteri, separuh suami. Maka dengan itu tanggungjawab isteri juga di rumah pun suami kena redha untuk dibahagi dua. Terbahagilah maknanya. Mungkin tanggungjawab isteri melayan suami tak boleh nak bahagi dua. Nak bahagi macam mana? Memang gitulah. Kan? Isteri layan suami mana boleh nak. Isteri tu lah kan. Dia tak boleh bahagi dua. Tapi yang boleh berlaku ialah berkurangan. Jadi kurang layanan. Maknanya suami dia kena tahu kan. Dia kena maklum. Kalau dia tu nak isteri tu kerja sebab nak isteri tu cari duit sama, maka ketika isteri tak mampu melayan dia sepenuhnya sebagaimana seorang suri rumah, maka dia kena terima. Dan di sisi Allah kita tak ada masalah. Ini kita dah pernah bahas. Cuma sebagai isteri, kita tetap kena usahalah maksimum untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Sebab kita bimbangnya gini. Katalah suami tu buat tanggungjawab dia, rupanya di hadapan Allah, tanggungjawab dia tu hampir sempurna. Sikit je lompong dan sikit itulah yang kita tampung. Maknanya kita hanya membantu sikit saja daripada tugas suami. Sebaliknya pula kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada suami lebih daripada yang sepatutnya. Jadi katalah suami tu
buat tugas dia, katalah ini tugas dia segini. Suami tu buat tugas dia banyak ni, sampai sini. Ini semua ni dia buat. Tinggal sikit-sikit ni je dia tak buat. Ini yang kita tolong dia. Dan kita tampung tugas dia pada kuantiti sebanyak ini. Tiba-tiba kita tak layan dia pada kuantiti segini, separuh. Sampai sini. Ni semua ni. Kuantiti ni kita tak layan dia. Kita layan dia sikit ni je. Di hadapan Allah, sejumlah ini kita akan ada masalah. Kenapa? Sebab kita sepatutnya layan dia dengan jumlah ini yang dia dah buat tanggungjawab dia. Sekali lagi, tanggungjawab dia buat, katalah ini sepenuhnya tanggungjawab yang sepatutnya dia buat, tapi dia hanya buat sampai sini. Banyak ni dia tak buat. Dan banyak ni lah yang kita bantu dia. Kita pula, tanggungjawab kita sebanyak ini, dengan alasan kita telah tampung kerja tanggungjawab dia, maka kita pun tak buat tanggungjawab dia, kita sampai sini. Banyak ni tanggungjawab kita tak buat. Yang kita buat hanya segini saja. Maka di hadapan Allah, kita akan ditimbang tentang hak dan tanggungjawab masing-masing. Kita akan ada masalah sejumlah ni. Ni tadi, yang suami dah buat tanggungjawab dia, tapi kita pula tak buat tanggungjawab kita. Banyak ni kita akan ditimbang dan akhirnya kita akan ada masalah di hadapan Allah. Sebab tidak melaksanakan tanggungjawab kita dengan sepenuhnya. Jadi maknanya kok mana pun kita usahalah semaksimum mungkin untuk tetap melaksanakan tanggungjawab kita. Hidup kat dunia ni sekejap je. Kejap je untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita masing-masing. Nanti kita mati, kita akan sedar lah, kejap je hidup kat dunia ni. Menyesal dulu kat dunia ni, kita sibuk sangat nak berehat. Kan? Kat dunia ni kita sibuk sangat nak enjoy. Sibuk sangat nak duduk saja. Sibuk sangat nak dapat. Selalu berfikir tentang apa yang boleh kita dapat. Kita tak berfikir tentang apa yang boleh kita bagi. Kan? Nanti lepas mati kita akan menyesal dengan apa yang kita fikirkan. Biar dalam hidup kat dunia ni yang kita fikirkan, apa lagi yang boleh kita bagi. Hidup untuk memberi gitu. Manfaat apa lagi yang kita boleh bagi kepada umat manusia. Kan? Kepada seluruh umat Islam. Saudara-saudara kita yang seagama. Kepada seluruh manusia yang ada dalam dunia ni. Apa lagi faedah yang boleh kita bagi pada orang. Itu yang akan menguntungkan kita di akhirat. Jadi kena ingatlah tanggungjawab asas sebagai ibu. Sebagai isteri. Ini yang kadang-kadang saya fikirkan. Banyak wanita bekerja akan kawal kelahiran anak. Betul kan? Yelah, dah bekerja kan, kita maklum memang tak mampulah, tak larat kan. Sedangkan tanggungjawab asasi yang Allah bagi kepada seorang wanita itu, yang tak pernah boleh dilakukan oleh mana-mana lelaki pun dalam dunia ni, ialah melahirkan anak. Memang tak boleh. Tak ada lelaki yang boleh buat daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Sampai bila-bila pun takkan ada lelaki boleh buat pekerjaan yang itu. Sedangkan kerja pejabat lelaki banyak boleh buat. Kan? Jadi, macam mana situasi dia bila mana seorang wanita mengawal kelahiran kerana bekerja? Maknanya, adakah dia termasuk telah mengabaikan tanggungjawab asasi untuk melahirkan anak, tanggungjawab asal yang Allah ciptakan pada wanita? Baik, kita kata sebenarnya ulama' dah sepakat dah hukum dia harus kan. Maknanya harus ni tak ada masalah lah. Tak berdosa, tak juga dapat pahala. Tapi bila kita kata harus, maknanya tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Jadi macam mana nak buat? Baik, ini mungkin situasi akan berbeza lah. Sangat bergantung juga dengan keadaan suami. Kalau suami jenis jaga anak, itu insyaAllah isteri memang tak ada masalah. Kan? Ada kawan saya dulu pensyarah kat UiTM. Anak dia 11. Sama-sama bersyarah. Suami isteri, dua-dua bersyarah. Kan? Anak dia 11 dan dia tak ada masalah untuk melahirkan. Dia tak kawal langsung kelahiran. Sebab apa? Sebab suami jaga anak. Maknanya sampai ke malam-malam hari itu, suami dia yang bangun untuk buatkan susu anak. Kan? Suami dia yang memang mandikan anak. Kalau pagi-pagi tu sama-sama nak pergi kerja kan. Sama-sama akan mandikan anak, siapkan pakaian anak, semua sediakan untuk anak. Maka memang tak ada masalah lah untuk isteri tu mengawal. Ni sangat besar pahala dia. Dua-dua dapat pahala. Suami isteri tu dua-dua dapat pahala. Tapi kalau suami yang memang langsung tak ambil kisah pasal anak, memang isteri akan sangat terbeban. Memang tak disalahkan lah kalau nak mengawal kelahiran. Tapi maknanya suami kena ingat juga bahawa dia juga mengambil saham kat situ telah pun membantutkan tugas sebenar sebagai seorang wanita. Apalagi ada pernah berlaku satu kes. Dulu kan ada satu pekerjaan yang ditetapkan kerja ni. Kalau bekerja je, kalau daftar je untuk kerja ni, tak boleh mengandung.
Tempoh 2 tahun minimum. Dalam tempoh 2 tahun ni tak boleh mengandung. Kalau mengandung je kena quit. Kan ditendang, buang kerja. Tiba-tiba berlaku satu situasi ni, dia ni baru kahwin. Kan, suami isteri ni baru kahwin, dan dia baru dapat kerja. Tiba-tiba beberapa bulan lepas tu tahu-tahu mengandung. Dan apa yang suami dia fikirkan, suami dia kata, boleh tak nak gugurkan anak ni? Sebab kerja bukan senang nak dapat sekarang. Anak nanti boleh dapat bila-bila. Seolah-olah macam dia yang tetapkan kan siapa nak dapat anak. Dan ini berlaku betul. Ini bukan orang biasa, orang tahu agama. Orang ngaji agama tapi dia boleh tanya soalan macam tu. Ini yang fikir ni pula ayah dia, suami. Fikir untuk gugurkan anak. Anak dah ada masalahnya, dah ada dalam kandungan, nak gugurkan sebab susah nak dapat kerja. Dan kita tanya balik nombor satu. Hukum membunuh manusia walaupun janin, ketika mana janin itu telah pun bernyawa, maka itu adalah satu dosa yang sangat berat. Ada hukuman dia. Kan? Kalau janin tu belum bernyawa sekalipun, janin tu dah pun terbentuk. Dan sebenarnya yang paling asas adalah, adakah menjadi tanggungjawab isteri untuk bekerja? Mencari nafkah. Okay, memang dia boleh bekerja. Kalau keadaan macam kita lah, kata tak ada apa-apa, okay, harus untuk bekerja. Tapi sekarang situasinya telah ada janin dalam rahim wanita itu. Siapa yang buat ada tu? Ni kadang-kadang nak marah ni kan. Suami dia buat bagi ada, nak suruh gugurkan sebab nak suruh si isteri tu menjalankan tanggungjawab suami. Menafkah. Pekerjaan tu adalah kerja suami. Untuk bekerja tu tanggungjawab suami. Kan? Ini kita kata keadaan yang macam ni tak sepatutnya seorang lelaki tu fikirkan. Suami dia tak sepatutnya fikir. Sepatutnya tak payah confuse pun. Sebab jelas kan. Mengandung itu tanggungjawab isteri. Mencari nafkah tanggungjawab suami. Settle sepatutnya tak payah fikir panjang dah. Berhenti kerja. Sebab benda tu dah berlaku. Lain kalau belum berlaku. Kan? Jadi ini situasi-situasi yang kita kata inilah kepincangan-kepincangan yang berlaku ketika mana kita mula songsang dengan tanggungjawab dan hak masing-masing. Tapi tak apalah, Islam ni agama yang fleksibel. Kita boleh ikut arus selama tidak mendatangkan kemudaratan. Itu yang perlu kita ambil kira. Dan maknanya tidak sampai menjejaskan tanggungjawab kita yang lain. Tanggungjawab asas kita yang lain. Jangan sampai kadang-kadang ibu bekerja ni menyebabkan anak-anak terampai. Dan memang kita tak dapat nafikan. Sangat berbeza. Anak-anak yang ibunya tak bekerja dengan ibunya bekerja. Dia akan sangat beza. Tak sama kan? Anak-anak tu kalau ibu bekerja, anak tu tak boleh nak bercerita. Mak penat kan nak dengar cerita. Lain dengan yang tak kerja, memang mak menunggu-nunggu anak bercerita. Anak nak cerita apa kat sekolah? Kawan dia main apa kat sekolah, cikgu cakap apa, cikgu belajar apa, semua mak dia menunggu-nunggu cerita. Sebab tak ada cerita lain, mak dia dengar. Mak dia tak ada benda nak fikir dah. Kan? Dia akan beza kan? Tapi tak apalah selama anak itu terjaga dan kita mohon pada Allah di sini. Kalau memang ibu ni bekerja dengan niat kerana Allah, dan memang kita bekerja dengan niat untuk memberi manfaat kepada umat, mudah-mudahan Allah yang akan mendidik anak kita. Dan memang banyak pun berlaku kan, ada ibu yang bekerja dan memang dia betul-betul berdakwah dalam masyarakat, mendidik umat ni. Maknanya kalau dia duduk rumah, manfaatnya tidak akan lebih besar daripada dia keluar. Itu yang kita kena pastikan. Maknanya kalau kita keluar bekerja, manfaat akan lebih besar daripada kita duduk rumah. Dia akan beza ikut orang. Jadi seorang ibu ni Allah yarhamah. Dia dah meninggal. Tapi dia ni anak dia 8. Dia bekerja. Kan? Dan dia bekerja berdakwah di luar. Kan? Yang manfaat dia kepada umat sangat besar. Banyak orang yang berubah dengan dakwah yang dia bawa. Kan? Anak dia yang 8 tu Allah jaga. Dan anak dia yang 8 tu semua jadi orang yang berjaya. Kan? Maknanya sebab apa? Sebab dia berniat kerana Allah. Dia bekerja untuk bagi manfaat kepada umat. Kan? Jadi kita kalau memang bekerja untuk bagi manfaat kepada umat, kita mohonlah supaya Allah yang jaga anak-anak kita. Allah yang didik anak-anak kita. Kita didik juga. Tapi Allah yang akan tolong untuk sentiasa melindungi mereka daripada bahaya bencana. Apalagi hari ini yang kita kata situasi pendidikan anak-anak menjadi sangat sukar dengan adanya media sosial. Itu sangat mencabar. Kan? Kita minta Allah yang jaga. Sebab gerak hati dia kan, untuk dia tengok apa yang dia tonton tu semuanya, daripada gerak hati dia. Itu supaya Allah jaga. Dengan syarat memang kita bekerja keluar ni untuk memberikan manfaat kepada umat. Bukan semata-mata nak cari duit sebab nak hidup mewah.
Kalau semata-mata nak cari duit sebab nak hidup mewah, itu Allah tak tolong jaga anak kita. Memang akan berantakan lah, dan akan kucak-kacik keadaan rumah tangga kita. Okay. Baik, kesimpulannya sini bahawa bagi wanita yang ingin keluar bekerja, muka surat 37, bagi wanita yang ingin keluar bekerja, mereka perlu menitik beratkan bentuk pekerjaan yang akan mereka lakukan, serta menjaga tingkah laku dan tutur kata selain menutup aurat, sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Islam. Jadi ni take care lah, bagi perhatian betul-betul. Yang pertama, bentuk pekerjaan. Yang kedua, tingkah laku kita. Kemudian tutur kata, perkataan-perkataan yang kita nak cakapkan. Dan juga aurat kita. Dan ketika mana kita keluar untuk bekerja. Okay. InsyaAllah, mudah-mudahan apa kita bincangkan ni memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Memperbaiki mungkin pola pemikiran kita dalam menghadapi kehidupan dunia, apalagi di alam pekerjaan ni, insyaAllah. Okay. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Bismillah. Astaghfirullah.